Okey, Assalamualaikum dan terima kasih kerana anda masih lagi setia menonton tutorial saya yang ke-9. Hari ini saya akan kongsikan sedikit macam mana kita nak buat simple calculator menggunakan serial monitor. Sebelum itu, Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila subscribe, komen, share and like. Thank you for watching. okey, untuk video kali ini saya minta maaf sebab saya tak dapat nak type satu persatu sebab dia punya coding agak panjang. Tapi saya dah sediakan dia punya coding. Tapi saya akan explain satu baris demi satu baris supaya anda faham. Boleh? Okey, baiklah. Untuk yang pertama, uh, seperti biasa kita akan start dengan serial begin. Serial begin adalah untuk kita berkomunikasi dengan serial monitor, iaitu board Arduino tu sendirilah. Kat sini kita letak 9600 sebagai baud rate dia lah. Kena sama dengan Arduino board. So macam mana nak check Arduino board punya? Okey, di sini 9600. Okey. Kemudian untuk task yang pertama, okey, kat sini saya akan print, sila masukkan nombor pertama. Kemudian saya tunggu feedback daripada user. Bila user masukkan nombor, saya save dia sebagai nombor pertama. Objek saya ialah nombor pertama. Ini adalah yang user masukkan. Kita simpan sebagai nombor pertama. Kemudian saya akan print nombor pertama yang mana yang user tadi masukkan. Kemudian dia akan pergi print lagi satu space yang kosong dan delay satu saat, dan dia akan kembali kepada void loop atas ni. Okey, kita test. Nombor pertama, okey, dia tulis nombor pertama was not declared in this scope. So nombor pertama kita set sebagai parse float. Maknanya float, titik perpuluhan lah, dia bukan nombor bulat. Nombor pertama kita kena declare, sebab saya tak declare lagi. Nampak? So apa yang perlu saya buat ialah saya declare di atas ni nombor pertama, dan saya hantar lagi. Okey, nampak tak ada masalah. Dan saya buka serial monitor. Dia akan suruh sila masukkan nombor pertama. Okey, yang ini Kalau anda nampak, ini yang kita print. Dan kedua ni tunggu user key in while selagi tak ada input sama dengan kosong, do nothing. Kat sini sampai sini ada satu job betulnya, tapi oleh kerana job tak ada, kita tak buat job. So dia waiting, dia sentiasa waiting. Okey, sila masukkan nombor pertama. Saya masukkan nombor 10. Ya, dia akan tulis nombor 10 kat sini. Ini nombor 10 yang saya masukkan dalam format float, dan kita letak pulse. Ini standard dia, pulse float. Okey, kita masukkan kat nombor pertama. Kemudian nombor pertama ni kita akan print. Okey, so benda yang sama kita akan buat pada program yang kedua, yang mana sila masukkan nombor kedua pula. While ni kita tunggulah user key in. Apa yang user key in? Float, titik perpuluhan, nombor yang mempunyai titik perpuluhan, kita masukkan dalam nombor kedua, dan kita print nombor kedua pula. Okey, kita hantar. Kita tengok ada masalah tak. Oh, ada juga masalah. Apa masalah dia? Nombor kedua was not declared. Sama macam tadi. Nombor 2 kita declare sebagai float. Okey, kenapa float? Sebab
kita nak calculation. Bila calculation ni dia akan ada kadang-kadang bahagi apa kan, dia dalam titik perpuluhan tau. So saya kena ganti dia dalam bentuk float. Okay, nombor 2 pun saya nak ada dalam float. Dan kita hantar, kita tengok ada masalah tak. Okay, tak ada masalah. Kita tengok result dia. Masukkan nombor pertama 10. Benda yang sama dia akan buat untuk yang kedua. Sila masukkan nombor kedua 10 juga. Sila masukkan nombor pertama. Dia akan ulang balik nombor pertama tadi. Okey, kat sini kalau tuan-tuan nampak kan, dia tulis 10.00. Saya masukkan 10, tapi dia tulis 10.00. Sebab waktu kita upload tadi, okey, kita boleh user key in, kita tukar dia dalam bentuk float. So nombor 1 float, nombor kedua pun float. Okey, faham sampai sini? Okey, untuk yang ketiga kita akan buat matematik, function matematik. Okey, sama juga serial print line. Sila masukkan operasi. Kita tunggu user key in. Bila user key in, kali ni kita read string, sebab user masukkan tambah, tolak, kali, bahagi. Kita anggap dia sebagai string. Dan string ni kita masuk dalam operasi. Operasi kita akan print operasi. Maknanya kita nak remind balik yang operator yang user tu masukkan operasi tambah atau tolak atau kali atau bagi. Okey, kita cuba. Kita akan dapat satu lagi masalah. Operasi ni kita tak declare. Dia tulis was not declare. Okey, operasi ni tadi kita kata kita nak dia sebagai string. Maka ke atas ni kita kena declare dia sebagai string. Ini kena type lah, kamu kena type. Okey. Dan kita tengok apa result dia. Okey, dan kita tengok. Sila masukkan nombor pertama 5. Sila masukkan nombor kedua 4. Sila masukkan operasi. Dalam kes ni saya nak buat tambah lah, saya letak tambah. So dia akan print string tambah. Okey, nampak? Benda sama saya repeat. Cuma sifat dia berbeza. Dua ni float, ini float, ini float, dan ini string. Nampak? Okey, ini saya just buat komen. Saya ini tak ada dalam apa proses, dia tak akan terlibat lah sebab dia dalam komen ni. Okey, kat sini saya ada remind sikit lah. Serial pass float untuk nombor perpuluhan, serial pass integer untuk nombor bulat, serial read string untuk perkataan. Ini reminder lah, saya nak ingatkan je. Okey, untuk operasi matematik simple, memang simple ya. Contoh yang pertama, kalau kita buat tambah, saya buang komen. If, jika, ni adalah syarat dia. Jika operasi sama dengan tambah. Okey, pastikan kat sini anda tulis string ada quotation mark, sebab tadi kita minta daripada user dalam bentuk string. So kita kena compare pun dalam bentuk string. Okey, kat sini ada sama dengan maknanya comparison lah. Jika operasi yang user masukkan tadi sama dengan tambah, result sama dengan nombor pertama tambah nombor kedua. Siap. Itu saja, simple kan? Okey, kita cuba hantar. Oh, kita ada masalah juga. Result ini kita tak declare. So result ni kita nak declare sebagai apa sifat dia. Oleh kerana nombor pertama kita adalah float dan nombor kedua kita ada float, maka result dia pun dalam bentuk float. Okey, dan kita declare ke atas float. Kita hantar, kita tengok apa result dia.
Okey, tak ada masalah. Tetapi sebelum itu, saya nak sistem ni hasilkan jawapan. So kat sini saya ada buat satu lagi serial hasilnya. Ini saya nak print hasilnya, perkataan hasilnya sama dengan, kemudian diikuti dengan result. Result apa? Result yang ni. Nampak? Jadi bila saya tak letak ln, bermaksud yang result ni dia sambung dekat sini. Hasilnya 5, hasilnya 6, hasilnya 7, anything. So kita tengok. Okey, tak ada masalah. Kemudian kita test result dia. Sila masukkan nombor pertama 4. Sila masukkan nombor kedua 3. Sila masukkan operasi. Oleh kerana operasi yang kita nak buat ialah tambah saja, maka kita guna tambah. Hasilnya 7. Nampak? Hasilnya 7. Sebab kita tak letak print line. Nampak? Okey. Begitu juga dengan yang lain. Okey. Dia sama saja yang ni. Sama sahaja. Cuma saya tukar bahagian sini, tambah jadi tolak, dikali jadi bahagi. Dan kat sini kali, tolak dengan bahagi. That's all. Tak ada complicated mana. Kalau anda boleh faham ni, memang senang gila. Okay. Tapi kita kena test lah. Kita akan test. Okay, saya rasa ni tak ada masalah. Okay, dan okay, kita clearkan output balik kan. Lepas tu kita masuk balik bawah rate yang sama untuk refresh. Sila masukkan nombor pertama 10. Oh, sorry, 10. Okay, kita bawah rate dia dah berubah. Kita letak 9600. Lagi sekali. Okay, kita letak sini 10. Kita test semua sekali. Sila masukkan nombor kedua 12. Sila masukkan operasi tambah. So hasilnya ialah 10 campur 12 ialah 22. Kita buat tolak pula. 12 tolak 10. Kita masukkan operasi tolak 12 tolak 10 ialah 2. Okey, kita buat tambah tolak kali pula. Okey, nombor 10. Sorry, saya tulis sini 10. Dan nombor 2 saya nak letak 5. Dan saya nak guna operasi kali. Alright. Hasilnya 50. Macam mana pula saya nak buat bahagi? Okey, contoh nombor pertama saya 5. Nombor kedua saya ialah 3. 5 bagi 3 pula. Kita tengok macam mana. Dan kita bahagi 1.67. 1.67 ini adalah float. Ini semua ada titik perpuluhan. Kita buat dia sebagai float. Okey, untuk itu saya akan share dia punya coding ni, kalau boleh dekat komen, ruangan komen, dan anda boleh cuba sendiri buat. Dan insyaAllah semoga benda ni bermanfaat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.